Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai Kesultanan Melayu Melaka, silibus KSSM tingkatan 2. Okey, so ini merupakan video sambungan untuk video-video yang sebelum ini. Sebelum ini saya pernah buat video mengenai Kesultanan Melayu Melaka dan ini merupakan sambungan kepada video tersebut. Okey, siapa yang belum tengok lagi video-video tu, korang boleh check out lah. Korang boleh tengok dekat channel e-tuition ataupun dekat website e-tuition.my. Okey, so ini merupakan sambungan dia. Okey, kita buat ulang kaji sikit apa yang korang dah belajar dalam video-video saya yang sebelum ini. Okey, so untuk tajuk Kesultanan Melayu Melaka, okey, bab yang ke-5 untuk bab Kesultanan Melayu Melaka, bab yang ke-5 tingkatan 2. Okey, apa secara keseluruhannya apa yang korang akan belajar? Okey, so bila kita bercakap tentang kerajaan, tentang negara, tentang sebuah kesultanan, kita akan tengok ada beberapa peringkat. Okey, peringkat yang pertama adalah peringkat permulaan ataupun kita panggil sebagai pengasasan. Macam mana kerajaan ataupun negara itu bermula. Okey, so itu adalah yang pertama, peringkat yang pertama. Naik kepada peringkat yang kedua adalah kita nak tengok mengenai zaman kegemilangan. Bila dah sampai zaman permulaan, dia akan naik zaman kegemilangan ataupun kita nak tengok kenapa sesebuah kerajaan itu dikatakan hebat. Okey, apa yang buatkan mereka hebat? Itu adalah peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga kita akan tengok mengenai bagaimana sesebuah kerajaan itu bila dia dah melalui dua peringkat permulaan ataupun pengasasan pergi kepada peringkat kegemilangan, bagaimana sesebuah kerajaan itu boleh mencapai tahap yang ketiga, iaitu tahap kejatuhan. Okey, ada sesetengah kerajaan mereka mencapai tahap yang ketiga ataupun tahap ketiga ataupun kita kenali sebagai tahap kejatuhan. Ada sesebuah kerajaan yang tidak musnah, terus kekal sampai ke hari ini. So kita akan tengok bagaimana zaman Kesultanan Melayu Melaka ini, adakah dia mengalami ketiga-tiga peringkat ataupun daripada zaman kegemilangan dia terus orang kata terus menerus menjadi sebuah negara ataupun kesultanan yang hebat. Okey, sampai ke hari ini kita akan tengok. Okey, so apa yang korang dah belajar sebelum ini adalah mengenai apa yang saya dah sentuh mengenai pengasasan, saya dah sentuh dalam video sebelum ini, dan juga mengenai pentadbiran. Okey, orang kata bagaimana bentuk pentadbiran di negara ataupun di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu dalam video-video yang sebelum ini. Dan untuk hari ini kita akan tengok mengenai peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ini kita akan tengok mengenai mengapa ataupun macam mana Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu boleh menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Apa faktor-faktor kehebatan Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu. Okey, so itu adalah benda yang kita nak belajar pada hari ini. Tak sabarnya. Okey, so stay tune. Okey, so let's go. So, kalau korang tengok dalam slide saya tu, okey, faktor kegemilangan KMM ataupun kenapa Kesultanan Melayu Melaka dikatakan sebuah kesultanan yang hebat. Apa faktor kegemilangan ataupun apa faktor kehebatan Kesultanan Melayu Melaka? Okey, siapa yang tak tahu, dalam video saya KMM itu yang kalau korang boleh tengok dalam slide saya tu, KMM adalah singkatan bagi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jangan confuse kat situ. Okey, so ada 5 faktor yang menyebabkan ataupun faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan tengok yang pertama, apa faktor yang membuatkan Melaka ini menjadi sebuah negara yang hebat? Ianya mempunyai empire yang luas. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, ia juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga, ianya juga menjadi pusat perdagangan kepada macam-macam negara, macam-macam pedagang daripada luar negara. Nanti kita akan tengok sentuh satu persatu. Dan yang keempat, ianya juga mempunyai sebuah pusat pengurusan perdagangan yang sangat-sangat mantap. Bagaimanakah bentuk pengurusan perdagangan
perdagangan di Kesultanan Melayu Melaka, kita akan tengok nanti, okey. Dan yang kelima adalah kenapa Kesultanan Melayu Melaka ini dikatakan sebuah negara yang hebat adalah disebabkan bagaimana, okey, Melaka ini menjalinkan hubungan dengan banyak negara pada zaman dahulu, okey. Okey, kita tengok empire yang luas, okey. Apa yang kita akan belajar dalam poin yang pertama iaitu empire yang luas, kita akan tengok bagaimana cara perluasan dan struktur kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, itu yang pertama. Bagi poin yang kedua untuk pusat penyebaran Islam, kita akan tengok bagaimana cara penyebaran agama Islam di negara ataupun di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan juga apa kesan penyebaran kepada masyarakat di Melaka. Okey, dan juga yang ketiga, poin yang ketiga atau faktor yang ketiga, kita akan tengok mengenai barang dagangan. Silap kat situ saya tulis barang, silap kat situ. Barang dagangan yang didagangkan oleh orang kata pedagang-pedagang daripada Melaka, dan apa barang-barang yang datang yang dijual oleh pedagang-pedagang lain ke Melaka. Okey. Faktor yang keempat pula korang boleh tengok dekat situ adalah cara pengurusan perdagangan. Bagaimana Melaka menguruskan perdagangan, kita akan tengok nanti, sebab dekat semua negara, semua kerajaan mereka ada pelabuhan mereka sendiri, dan setiap pelabuhan-pelabuhan ini mempunyai ranking mereka yang tersendiri. Maksudnya ada pelabuhan yang hebat, ada pelabuhan yang biasa-biasa je, ada pelabuhan yang tak best dan sebagainya. Okey, so Melaka adalah antara negara ataupun kerajaan yang mempunyai orang kata pengurusan perdagangan yang sangat-sangat hebat. Nanti kita akan belajar, okey. Dan yang terakhir adalah kita akan tengok bagaimana cara, okey, Melaka menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar, dan apa je negara-negara yang pernah menjalinkan hubungan dengan Melaka. Itu adalah 5 poin penting atau 5 faktor penting yang menjadikan Melaka itu sebuah negara yang hebat. Okey, so kita tengok satu persatu, bermula dengan empire yang luas. Okey. So kalau korang tengok dalam slide saya itu, kita akan tengok bagaimana cara membentuk empire yang luas. Bagaimana Melaka membentuk empirenya yang luas. So kalau korang tengok dekat situ ada 3 cara. Okey, yang pertama adalah dengan cara penaklukan. Apa ini penaklukan? Okey, kalau tengok kat situ, negara takluk. Okey, penaklukan ini adalah apabila sesebuah negara ataupun kerajaan menakluk sesebuah negara yang lebih lemah ataupun lebih kecil. Okey, kalau kamu tengok kat situ, saya dah terangkan maksud negara takluk adalah negara yang kalah perang ataupun peperangan dan menjadi negara takluk pada negara yang menang. So maksudnya kalau ada 2 negara yang berperang, perang, so negara yang kalah dalam peperangan tersebut akan menjadi negara taklukan kepada negara yang menang. So itu adalah cara Melaka meluaskan empire dia. Contoh, kerajaan Melaka merupakan satu kerajaan yang hebat. Ada satu kerajaan, contohnya kerajaan Patani contohnya. Okey, so dia berperang dengan Patani, perang, kerajaan Patani kalah. So maksudnya wilayah Patani itu menjadi wilayah taklukan kerajaan Melaka. So maksudnya Patani itu secara automatik menjadi salah satu daripada wilayah Melaka sebabkan ianya merupakan wilayah taklukan. Okey, apa pentingnya penaklukan ni untuk menjamin keselamatan dan kekayaan KMM? Sebab kita pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dahulu mempunyai banyak musuh. Okey, tak semestinya kerajaan itu hebat dia tak ada musuh. Okey, so macam Melaka dia ada macam-macam musuh. Ada je negara yang nak menyerang Melaka sebabkan orang kata cemburu dengan kegemilangan Melaka. Jadi bila mereka menyerang Melaka, okey, Melaka pun terpaksa menyerang balik, dan situlah menjadi orang kata peperangan, dan pula negara itu kalah, maksudnya negara itu secara automatiknya menjadi negara taklukan Melaka. Okey, so ini adalah contoh kawasan-kawasan takluk yang pernah menjadi negara takluk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada negeri Pahang, Terengganu, Kelantan dan sebahagian daripada negara-negara di Sumatera Barat. Kamu kena tahu walaupun Pahang dan Terengganu, Kelantan ini terletak ataupun menjadi sebuah negeri dalam Malaysia, tapi zaman Kesultanan dahulu mereka merupakan satu kerajaan yang berbeza dengan Melaka. Maksud Melaka ada satu kerajaan lain, Terengganu, Pahang, Terengganu, Kelantan merupakan satu kerajaan lain. Okey, jadi pernah berlaku peperangan antara kedua-dua kerajaan ataupun kerajaan-kerajaan ini dengan Melaka sehingga menjadikan mereka negara taklukan Melaka. Itu cara pertama Melaka meluaskan empire dia. Okey, yang kedua adalah dengan cara perkahwinan. Perkahwinan pun
pun boleh meluaskan empire. Okey, bagaimana caranya kalau kamu mau kat situ? Yang pertama adalah kenapa kita, macam mana nak orang kata meluaskan empire melalui perkahwinan. Contoh kalau saya merupakan Sultan Melaka. Okey, so saya bukan Sultan Melaka, saya ada seorang puteri, okey, puteri perempuan lah kan. Jadi macam mana saya nak meluaskan empire adalah saya perlu mencari atau pergi menjalinkan hubungan dengan mana-mana negara, okey, negara jiran yang lebih orang kata lebih kuat ataupun yang mempunyai kepentingan kepada saya, dan saya akan kahwinkan anak perempuan saya ataupun puteri saya dengan putera kerajaan tersebut. So bila berlaku perkahwinan tersebut antara negara saya dengan negara mereka, maksudnya dua-dua negara itu dah menjadi negara, orang kata negara yang orang kata dah menjadi sahabat. So secara automatiknya negara hasil daripada perkahwinan anak saya dengan putera mereka, maksud negara tersebut akan menjadi salah satu daripada wilayah Kesultanan Melayu Melaka. So maksudnya kat sini perkahwinan juga adalah salah satu cara untuk mengukuhkan ataupun meluaskan empire, mengukuhkan persahabatan dengan negara luar. Apa lagi sebab dia kita menjalankan hubungan perkahwinan adalah untuk mengeratkan hubungan keluarga. Dan contoh perkahwinan yang pernah berlaku antara di zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan negara lain ataupun kerajaan lain adalah seperti Sultan Mansur Shah yang merupakan Sultan Melaka pada ketika itu telah berkahwin dengan Raden Galuh Cendral, merupakan seorang puteri daripada kerajaan Majapahit. Kat mana kerajaan Majapahit ini? Kerajaan Majapahit hari ini terletak di Pulau Jawa. Dulu Pulau Jawa dahulu adanya kerajaan Majapahit dahulu. Okey. So itu adalah cara yang kedua Melaka meluaskan empire. Yang seterusnya adalah melalui naungan. Bagaimana cara melalui naungan ni? Okey. Dia berbeza dengan penaklukan. Okey, negara naungan kalau kamu tengok dalam slide saya adalah negara yang sukarela bernaung di bawah negara yang lebih kuat. Maksudnya dia tak ada peperangan. Okey, contohnya macam saya bagi contoh lah pada hari ini, contoh apa negeri yang paling besar pada hari ini? Contoh negeri Pahang. Okey, negeri Pahang merupakan negeri yang paling besar pada hari ini kan. Okey, so negeri yang paling kecil dekat Malaysia pada hari ini contohnya Perlis. Okey, so kita bagi ini satu analogi, satu contoh situasi. Contoh, okey, kita tahu Pahang merupakan negeri yang besar dan merupakan negeri yang hebat. Okey, so Perlis merupakan negeri yang kecil. Jadi mereka tahu mereka tidak mempunyai kekuatan yang hebat untuk melawan dengan Melaka. Jadi mereka dengan secara sukarelanya menjadi ataupun orang kata meminta kepada kerajaan Melaka untuk bernaung di bawah Melaka. Apa maksud bernaung? Maksudnya kerajaan lain dia sukarela berlindung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. So sudah semestinya secara automatiknya kerajaan naungan tersebut akan menjadi salah satu wilayah daripada ataupun empire kepada Kesultanan Melayu Melaka. So maksudnya contoh kalau kerajaan Perlis itu perlukan bantuan askar, kalau negara dia kena perang, Melaka kena bantu sebab ianya telah menjadi negara naungan kepada Melaka. Okey, contoh kerajaan sukarela yang pernah bernaung di bawah Melaka adalah seperti Lingga, Patani dan juga kerajaan Kedah. Okey, so itu adalah mengenai penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Tiga cara ini adalah cara untuk orang kata meluaskan empire. Okey. So, saya rasa sampai di situ saja video saya pada hari ini. Video ini ada bahagian yang seterusnya nanti. So, jangan lupa untuk lihat video yang seterusnya dan video-video yang sebelum ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share video-video saya dan juga video-video daripada tutor-tutor lain, dan jangan lupa juga untuk sebarkan channel e-tuition atau YouTube ini kepada kawan-kawan korang yang lain, sebab ianya percuma dan rugi kalau korang tak gunakan platform ini untuk belajar. Dan yang paling penting, jangan lupakan saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Okey, bye.